Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini kita kembali bersiar dalam penyair Kelantan Channel. Saya Ilmin Abdullah dan juru kamera kita Eddie Ramli. Hari ini kita berada di Kampung Kraftangan, Kota Baru. Dan saya diminta oleh rakan-rakan untuk bercakap mengenai isi dan estetika dalam karya sastra. Jadi tajuk ini sangat luas lah. Tapi saya lihat trend akhir-akhir ini ada satu pertentangan, satu pendapat yang agak sedang didebatkan sekarang, iaitu bila kita mengkritik karya sastra, kita sering menyebut tentang seni dan estetika dia. Tetapi apa yang banyak pengkritik buat ialah menumpu kepada isi karya itu sendiri. Di dalam karya sastra ini kita boleh saja mengambil cerita ataupun isi yang biasa dalam kehidupan kita, puisi-puisi yang biasa dalam kehidupan kita, biasa dia mengenai pengalaman kita di kampung, kehidupan orang tua kita di kampung, bertani, pengalaman melastik buruh. Kalau di bandar mungkin cerita-cerita mengenai suasana dalam MRT, kesibukan bandar, pencemaran dalam bandar. Jadi inilah tema-tema yang sering kita temui lah. Dan kalau kita lihat kepada penulis-penulis Cina, mereka tumpu tema-tema di dalam masyarakat mereka. Kadang-kadang tema itu bersifat imitasi saja, bersifat macam kamera saja. Mereka mengambil suasana hidup masyarakat mereka. Jadi karya mereka lebih tumpu kepada isi. Sebab orang Cina bila dia menulis, penulis Cina bila dia menulis, dia jarang menghayati aspek bahasa. Kerana bahasa Melayu, dia punya jiwa dan pengisian bahasa itu sendiri, dari segi ruh, dari segi maksud falsafahnya, dia banyak merujuk pada orang Melayu. Jadi bagaimana orang Cina nak menulis tentang masyarakat Cina dengan menggunakan bahasa Melayu? Ini yang menjadi persoalan. Maknanya isi karya-karya mereka mengenai masyarakat Cina, manakala bahasa dia bahasa Melayu. Jadi saya juga terfikirlah penulis-penulis ini, penulis-penulis Cina ini tentu memerlukan satu penghayatan yang hebat lah. Dan kalau di Kelantan ni kita perhatikan Cina-Cina peranakan Kelantan, dia memang berbahasa Melayu diubah bersama keluarga mereka. Dia menggunakan bahasa Kelantan, tetapi dari segi sebutan itu mungkin berbeza. Kalau kita kata Ambo, orang Cina peranakan kata Ambo. Walaupun dia berbudaya Melayu, tetapi dari segi ruh dan falsafah yang dipegang mereka tidak bersifat Melayu. Sebab orang Melayu, budaya dia asasnya Islam. Orang Cina peranakan, walaupun dia berbudaya Melayu, mengamalkan budaya Melayu, tapi falsafah dan ruh keagamaan mereka lebih dekat dengan Buddha. Jadi inilah yang saya maksudkan di dalam kita berkarya, isi karya kita mungkin berteraskan budaya kita, pengalaman kita.
Dan mungkin hal-hal yang simple, hal-hal pengalaman yang kecil. Tetapi bagaimana karya ini menjadi begitu indah, ia bergantung kepada penggunaan bahasa di dalam karya itu. Penggunaan bahasa ia tidak bersifat gramatikal, ia tidak bersifat biasa. Sebab bahasa dalam karya sastra dia mesti kreatif. Dia mesti kreatif. Dan kreatif ini bukan sekadar kreatif semata-mata untuk mencipta bahasa baru, perbandingan baru, simbolisme baru. Seorang pengarang mesti berfikir, merenung, mengkaji, melihat. Barangkali sekarang ini sukar untuk kita menggunakan buluh di dalam karya kita. Sebab di sungai-sungai sekarang dah tak ada buluh. Kalau kita pergi ke sawah pun, sekarang ni sawah pun dah tak ada padi, kering. Dan dari segi budaya pertanian, masyarakat kita juga sudah berubah. Kebanyakan orang kampung kita sekarang sudah menanam sawit, menanam getah secara mini estate ataupun secara estate yang besar. Durian musangking pun sudah berubah. Jadi inilah yang saya maksudkan, dunia sentiasa berubah, jadi karya kreatif juga kena berubah. Tetapi falsafah utama tu kita tak boleh ubah. Falsafah utama kita tak boleh ubah. Bila kita berkarya, walaupun simple macam mana, kita mesti hubungkan karya kita itu dengan satu falsafah utama, iaitu hubungan manusia dengan alam. Ini falsafah utama. Walaupun tidak nampak dalam karya kita, tetapi hubungan ini mesti ada secara tersirat. Kalau penulis-penulis Islam, dia mesti mengaitkan falsafah karya dia dengan asal-usul. Sebab itu dalam puisi-puisi tradisional, aspek asal-usul ni sangat ditekankan. Misalnya asal-usul kampung, asal-usul negeri Melaka, kedatangan Sang Sapurba di Bukit Sekuntal, dari mana, dari laut. Diterangkan dengan jelas mengenai asal-usul. Dan dalam Islam, asal-usul ni biasanya bermula dengan Nabi Adam, Siti Hawa di syurga, kemudian dilontar ke Melaka, ke dunia. Jadi penyair-penyair Islam, walaupun dia menulis macam mana pun, dari segi isi dia mesti ada mengaitkan dengan falsafah-falsafah besar ni. Dan itu sudah semestinya, kalau kita baca semua karya-karya penulis Islam, mesti ada perkara ini, ada unsur ini. Tapi yang berbeza antara seorang penulis dan penulis lain ialah aspek estetikal. Jadi aspek estetika ni seperti yang saya sebut tadi, aspek bahasa, aspek imaginary, aspek imagine, aspek simile, aspek metafora. Dan ini kita kena kreatif lah. Kena perindahkan aspek ini. Dan begitu juga dari segi bentuk, dari segi struktur karya, ini mesti kita perindahkan. Kita kena sentiasa inovasi. Pantun itu sendiri, dia bermula dari pantun 2 kerat. Ada pantun 4 kerat, ada pantun 6 kerat. Walaupun bentuknya terikat, kalau pantun 4 kerat ada dia punya syarat dia, pembayaran AB selimak. Tapi yang membezakan antara pantun ke pantun lain, yang membezakan, yang memberi kesegaran kepada kita, yang memberi insight kepada pembaca ialah aspek bahasa, aspek imagery, imagine.
sebuah pantun dia menjadi kuat dan kemas kerana bahasa tadi. Aspek bahasa inilah pengarang-pengarang lama boleh bereksperimen. Mereka tidak boleh lagi mengubah bentuk pantun 4 kerat, kecuali sedikit-sedikit. Misalnya sangat sukar untuk kita cari rima tengah yang sama tu agak sukar. Rima tengah, rima belakang tu agak sukar untuk kita cari. Jadi kita kena inovasi sikit-sikit. Tapi yang membezakan pantun 1, pantun 2, pantun budi dan pantun tu ialah imagery, bahasa. Misalnya pantun budi, kita ingat pada pisang dia bawa belayar, maksud sebiji di atas peti. Jadi image ini, kalau kita nak guna image ini untuk maksud pantun lain, sudah tentu tidak sesuai, sebab kita sudah biasa asosiasikan budi dengan pisang, masak sebiji. Dan kalau kita lihat pantun-pantun lain, dia akan guna imagery lain, dia akan guna bahasa lain. Dan bahasa ni mesti dipilih sebaik mungkin. Ia tidak boleh diguna secara spontan, kecuali seorang penyair yang hebat, seorang pemantun yang hebat, dia boleh melahirkan diksi-diksi pantun, image pantun yang sangat hebat, sebab pengalaman dia. Jadi untuk menulis apa sajalah, novel, pantun atau apa pun, dari segi isi, walau sebiasa mana pun, kita mesti cuba mengaitkan dengan tema-tema besar, tema-tema besar. Contohnya kita lihat Amir Hamzah, puisi-puisi dia mengenai kerinduan kepada kekasih dan sebagainya. Tetapi apakah yang menyebabkan timbul kesunyian kepada Amir Hamzah? Kerana Amir Hamzah melalui satu sejarah besar Indonesia, satu sejarah perkembangan antara sistem raja dengan sistem moden. Sistem moden yang dibawa oleh penjajah kadang-kadang bersifat kejam, manakala sistem beraja dilihat sebagai satu sistem yang mengongkong. Dan Amir Hamzah duduk di antara dua. Walaupun sajak dia mengenai kesunyian, kesepian kepada kekasih. Dan kalau kita lihat perkembangan Amir Hamzah itu sendiri, dia bergerak dari sajak-sajak emosi kepada sajak-sajak ketuhanan, sajak-sajak sufism. Sebab beliau belajar. Dan kisah hidup Amir Hamzah, kisah hidup hang tua yang bergerak dari kecil sampai besar, iaitu satu pusingan hidup manusia. Ini kita kena fahami betul-betul. Kadang-kadang kita juga kena faham satu pusingan tamadun, satu pusingan empire, dan satu pusingan kehidupan manusia di alam ini. Jadi itulah penulis-penulis yang menumpu kepada aspek isi ini, dia mesti faham perkembangan sejarah itu sendiri. Dan sajak dia, karya dia mesti mentafsirkan perkara ini dari semasa ke semasa. Dan yang menjadikan karya dia itu indah, aspek estetik tadi, aspek bahasa, aspek struktur, aspek teknik. Ini yang membezakan antara seorang pengarang dengan pengarang yang lain. Seorang karya Usman Awal berbeza dengan penyair-penyair kabur misalnya. Sebab Usman Awal lebih kepada
mendefinisikan kehidupan ini secara realism. Manakala penyair-penyair kabur lebih melihat kepada simbolisme. Begitu juga penyair-penyair yang bersifat realism, absurdism dan sebagainya, kadang-kadang dia tidak berpegang kepada kekuatan alam itu sendiri. Sebab kekuatan alam ini, pusingan bulan, cakrawala dan sebagainya, ia bukan bergerak sendiri. Dia bukan bergerak sendiri. Ini yang kita kena faham dan kita kena cari dalam karya-karya kita. Sebab itu bila kita membaca karya-karya penulis Cina seperti Zhou Qianlai, dia banyak menulis tentang konflik-konflik semasa, konflik-konflik semasa dan tempatan, tanpa mengaitkan, tanpa membandingkan kepada konflik yang lebih besar, di dalam budaya yang lebih besar, di dalam sistem kepercayaan yang lebih besar. Misalnya adat-adat masyarakat Iban itu, dia adalah satu adat budaya di dalam satu komuniti yang kecil di Sarawak, malah di pedalaman. Jadi kehidupan mereka, adat-adat mereka berdasarkan pengalaman mereka setempat. Dan pengalaman ini kita harus cuba kaitkan dengan pengalaman budaya besar dunia seperti Islam, seperti Kristian, Buddha yang lebih besar, dan cuba kita lihat dari segi comparative study. Jadi kesimpulannya, saya amat berharaplah sebagai pemerhati sastra dan juga aktivis, kita berharap karya-karya kita jangan lari dari soal-soal yang bertanya tentang asal-usul, yang bertanya tentang kejadian-kejadian, sebab akibat kejadian. Sebab akibat ni sangat penting dalam prosa, cerpen dan novel. Kadang-kadang novel kita lari dari unsur sebab dan akibat ni, kerana dia nak menekankan kepada aspek kepahlawanan, watak dan tokoh. Jadi dalam membicarakan isi, kita mencari kebenaran, dan dalam menggambarkan isi itu, membawa cerita itu, kita perlukan estetika. Kerana sastra ini tanpa estetika, kita tidak boleh panggil dia sastra. Mungkin kita boleh panggil dia esei sejarah, cerita sejarah, ataupun cerita sosio budaya sahaja. Jadi itulah saja. Sekian, terima kasih. Kota Baharu. Dia Kota Baharu. Terus sekarang berada di perkampungan Kerastangi lah. Perkampungan Kerastangi di mana ada tuan. Ini kedai kedai.
Bau-bau. Tak bau. Bau ada. Bulan-bulan. Bazar Tengku Ani. Bazar Tengku Ani. Ada itu lah. Ha? Ada naik dia pada tu. Ha.